Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, InsyaAllah hari ini saya Nur Halila Rashidah akan berkongsi dengan sahabat-sahabat untuk slot rumah tangga. Slot rumah tangga kali ini kita akan berkongsi mengenai mengendalikan hubungan suami isteri. Sebenarnya agak panjang isi perkongsian yang ingin saya sampaikan, jadi kita akan buat dalam beberapa episod. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, kita semua tahu bahawa keluarga bahagia merupakan impian semua orang. Kenapa? Kerana kita semua pun datang daripada keluarga dan kita akan berkeluarga insya-Allah. Jadi keluarga tu merupakan satu unit asas, unit yang terkecil dalam sebuah masyarakat. Kalau keluarga tu porak-poranda, keluarga tadi musnahlah juga masyarakat tu. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, kita nampak hari ini apa yang menimpa remaja kita pada hari ini dengan masalah sosial yang kritikal, semuanya bermula daripada keluarga. Maka untuk kita membantu dan kita untuk memelihara ataupun untuk mengubati penyakit yang ada dalam masyarakat kita, kita perlulah mengubati dalam keluarga itu sendiri. Kalau anak bermasalah, kita cuba just nak ubati anak tadi, selalunya tak berjaya. Sebab bila dia balik pada keluarga, dia akan kembali kepada perangai asal dia. Perangai dia, mak ayah dia masih tak berubah, masih dengan perangai yang sama. Jadi kita, apa yang dah lepas tu kita tak boleh nak ubah kan. Kita tak boleh nak ubah orang lain. Jadi kita boleh mulakan dengan diri kita sendiri, dan kita mulakan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, supaya keluarga yang selepas ni, keluarga-keluarga yang selepas ini yang telah ditarbiah, insya-Allah akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita. Jadi sebab itulah saya harap perkongsian ini dapat membantu sahabat-sahabat yang ada di luar sana, sama ada yang sudah berkahwin ataupun yang sedang merancang ke arah itu. Semoga perkongsian ini dapat membantu kita dalam membina keluarga-keluarga bahagia berlandaskan Quran dan Sunnah, supaya kita dapat melahirkan zuriat-zuriat yang berperibadi mulia, bersasiah cemerlang, beriman, bertakwa. Anak-anak ini tadi, pusat tarbiyah pertama mereka ialah keluarga. Jadi untuk kita melahirkan anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat ini, ia perlu bermula daripada keluarga yang cemerlang insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, salah satu usaha yang patut dibuat bagi mewujudkan keluarga bahagia adalah melalui ilmu pengetahuan. Kebanyakan kita memasuki alam perkahwinan tanpa kita tahu tentang ilmu-ilmu bagaimana hendak mewujudkan keluarga bahagia. Hanya setakat tahu ilmu halal haram, fardu ain seperti semayang tak cukup untuk membantu kita dalam mencapai keluarga yang bahagia. Jadi dalam slot psikologi rumah tangga ini, kita berharap kita dapatlah membantu untuk menampung apa-apa kekurangan yang ada pada kursus perkahwinan yang ada sekarang ini. Semoga setiap pasangan yang bakal menjadi suami isteri akan menjejaki kehidupan dengan ilmu pengetahuan, dan semoga segala kesalahan yang telah dilalui oleh orang lain yang mungkin saya akan kongsikan dalam slot ini tidak akan dilakukan oleh pasangan-pasangan lain. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit melalui satu subtopik, iaitu fungsi taat. Fungsi taat, okey, itu adalah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Taat itu adalah pintu agama. Sebanyak mana individu itu mempunyai sifat taat, maka sejauh itulah agama yang datang dalam kehidupan. Taat ni juga adalah tanda iman. Jika iman kuat, maka kuatlah ketaatan. Jadi kita mesti taat Allah dan Rasul Allah, dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas urusan kita. Allah dah beri tanggungjawab terhadap isteri dan keluarga kepada kaum lelaki. Suami bertanggungjawab ke atas isteri. Jadi suami dia mempunyai hak untuk ditaati oleh isteri. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah ada berfirman, orang lelaki-lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Anas bin Malik juga menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ada bersabda, seorang wanita yang apabila mengerjakan solat 5 waktu
berpuasa wajib sebulan, memelihara kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka pasti akan masuk syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Naim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebagai seorang isteri hendaklah taat kepada suami. Di dalam sebuah kapal hanya ada seorang nakhoda, dan suami adalah nakhoda bagi bahtera keluarga. Jadi mentaati suami itu bererti mentaati Allah. Maka bila kita kena taat pada seseorang itu, kita kenalah mendengar keputusan seseorang itu. Ya, suami isteri perlu berbincang, tapi kata putus keputusannya terletak di tangan suami. Walaupun seorang isteri tu boleh beri pandangan, tapi dia kena ingat dia perlu mentaati keputusan suami. Apabila seseorang isteri tu dia mentaati suami, isteri tadi akan mendapat keberkatan dalam kehidupannya. Taat kepada suami itu adalah agama, dan ingkar atau melawan atau menolak kepada suami tadi akan menarik kepada kemurkaan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, solat daripada dua orang susah untuk naik lebih dari kepala-kepala mereka di dalam penerbangan ke langit. Kedua mereka ini adalah seorang hamba pelarian dan seorang isteri yang derhaka kepada suaminya. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, walaupun sebagai seorang isteri dia perlu mentaati suami, tetapi ia hanya pada perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jika suami menyuruh bercakap bohong ataupun mencuri, maka tidak wajib untuk isteri tadi mentaati suami. Mentaati ini adalah dalam perkara yang mentaati dalam perkara yang melanggar perintah Allah adalah dilarang sama sekali. Jika suami menyuruh membuat satu perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maka isteri tadi tidak perlu melakukannya. Okey, gugur di situ tuntutan untuk menjadi untuk taat kepada perintah yang menyalahi perintah Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kesejahteraan rumah tangga ni akan terjamin, dan kewibawaan suami sebagai ketua keluarga tidak akan tercabar jika isteri mentaati suami. Apabila seorang isteri tadi taat kepada suami, walaupun isteri tadi rasa berat untuk taat, tapi insya-Allah Allah akan memberi rasa sabar kepada seorang isteri selagi mana isteri tadi dia berusaha untuk mentaati suami. Allah akan memberi kita rahmat dan iman kita ni tadi akan tambah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apabila seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidur dan isterinya itu enggan, sedang malam itu si suami marah, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi harinya. Jadi kat sini nampak bahawa jika seorang isteri melawan suami dan tidak mahu mentaati apa yang telah diputuskan oleh seorang suami, maka ini akan mencetuskan pergaduhan di antara suami dan isteri. Mungkin suami tadi mengalah, tetapi isteri tadi akan dimurkai oleh Allah. Suami akan merasa tersinggung dan ini akan menjadi punca kepada keretakan rumah tangga. Ada kalanya taat kepada suami tadi memerlukan pengorbanan perasaan isteri. Isteri tak suka dengan keputusan dan menganggap bahawa suami tadi tak faham perasaan isteri. Namun bagi nak menjaga kesejahteraan rumah tangga, seorang isteri perlu mentaati suami dalam setiap keadaan. Isteri hendaklah mentaati suami sama ada dalam keadaan suka ataupun tidak. Sama juga dengan keinginan isteri, sama ada dia bertentangan dengan suami ataupun tidak, isteri kena taat. Dalam apa juga keadaan, isteri hendaklah berusaha untuk mentaati suami. Walaupun keinginan isteri tadi tertekan, namun jika isteri tadi dia berjaya untuk mentaati suami, insya-Allah Allah akan meningkatkan darjat isteri ke tahap wanita solehah apabila dia mentaati suami walaupun dalam perasaan tertekan. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa isteri tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, seorang wanita yang solehah mempunyai kedudukan yang tinggi. Seperti mana yang dinyatakan dalam hadis, Abdul Rahman bin Auf menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ada bersabda, seorang wanita yang solehah lebih baik daripada 1000 orang lelaki yang tidak soleh. Dan seorang wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutuplah baginya 7 pintu neraka dan dibuka baginya 8
pintu syurga yang dia dapat masuk dan pintu mana saja tanpa dihisap. Apabila kita menjadi wanita yang solehah, sahabat-sahabat, doa kita akan mudah dimakbulkan Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan menempatkan kita di syurganya yang tertinggi. Bagi memudahkan kita mentaati suami, kita hendaklah sentiasa bersangka baik terhadap setiap arahan ataupun keputusan yang telah diambil oleh suami. Sebagai isteri, hendaklah beranggapan bahawa keputusan yang diambil oleh suami tadi adalah untuk kebaikan satu keluarga. Janganlah kita anggap, dia buat satu keputusan, tu maknanya nak pentingkan diri dia je. Habis tu kita macam mana kan? Jangan. Kita kena bersangka baiklah, husnuzan. Antara suami dan isteri ni, isteri kena menunjukkan sokongan terhadap suami kerana anak-anak memerhatikan kita. Kalau mak dia melawan ayah dia, anak-anak akan nampak, maksudnya bapa aku ni tak adalah berkuasa penuh terhadap keluarga ni. Jadi nanti anak-anak tadi cenderung pula untuk menderhaka terhadap bapaknya. Jadi selalulah dalam banyak kes yang dirujuk kepada saya, kebanyakan anak-anak ni menderhaka apabila selalunya ibunya pun menderhaka kepada ayahnya. Dan ayahnya pula bila cek-cek rupanya menderhaka juga kepada ibu bapa. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, janganlah kita menjadi orang yang derhaka. Jangan jadi anak yang derhaka, jangan jadi isteri yang derhaka, jangan jadi ayah yang derhaka. Macam mana kita nak tahu anak derhaka? Memang mungkin ketika kahwin dulu tanpa restu ibu bapa. Jadi di situ menyebabkan ibu bapa sangat tersinggung. Maka kemungkinan besar anak tadi sudah ada dalam keadaan anak derhaka. Dan apabila kahwin, isterinya pula bukanlah isteri yang taat, isteri yang selalu menyakiti hati suami, menyebabkan jatuh ke dalam status isteri derhaka. Jadi maka lahirlah apabila dah dapat ayah derhaka, ibu derhaka, anak-anak tadi cenderung untuk menjadi anak-anak yang derhaka juga. Jadi sahabat-sahabat, untuk kita mengubati anak tadi, nak jadikan dia baik, dia perlu bermula daripada atas. Dia perlu bermula dengan bukan sahaja anak tadi yang perlu dirawat, malah ibu bapa juga perlu dirawat. Dalam kes inilah, jadi saya yakin kita semua tidak mahu berada dalam keadaan begitu, di mana kita mahu hidup bahagia, kita mahukan keluarga yang bahagia, kita tidak mahu keluarga kita berpecah belah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, apabila terjadi perkara yang buruk, katakanlah berlaku pertengkaran ke, selepas suami membuat satu keputusan, janganlah isteri merajuk dan tak nak turut serta. Katakanlah suami cakap, cuti kali ni balik kampung rumah mak saya. Jadi jangan isteri ni tadi dia memberontak, kata tak apalah, awak nak balik rumah mak ayah awak balik, saya balik kampung mak ayah saya. Jangan sekali buat macam tu. Ataupun katakan suami dia kata, awak jangan keluar dari rumah, duduk je kat rumah ni, saya nak balik kampung. Isteri tak boleh keluar daripada rumah tu. Walau apa pun terjadi. Dan katakanlah yang biasa kes pada hari ini, bila suami isteri bergaduh, isteri tu keluar daripada rumah dia, lari balik kampung, balik rumah mak ayah dia. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, sebenarnya haram bagi seorang isteri untuk keluar dari rumah tanpa keizinan suami. Bila bergaduh dengan suami, tak perlu tinggal kat rumah. Sebenarnya bila bergaduh dengan suami, yang kena keluar rumah menenangkan fikiran adalah suami, bukannya isteri. Isteri tempat dia rumah. Kalau kamu nak merajuk, kamu merajuklah dalam rumah ya. Sebenarnya sebab memang begitu. Bila kita cuba melawan hukum Islam ini, maka banyak lagi perkara-perkara yang buruk yang bakal menjelma lah. Contohnya kalau isteri tadi keluar dari rumah, dia merajuk, dia keluar dari rumah, dia balik kampung, anak-anak ni tadi tertinggal kat rumah kan, suaminya pergi kerja, siapa yang jaga anak ni? Jadi macam mana dengan anak-anak ni punya kebajikan? Kalau setakat makan minum masih boleh difikirkan lah, tapi dari segi pengisian rohani, macam mana dengan jiwa anak-anak ni tadi? Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, ini sedikit pembentangan mengenai fungsi taat dalam rumah tangga. Untuk kita mendapat anak-anak yang taat, dia perlu bermula daripada seorang isteri yang taat, dan juga memerlukan seorang bapa yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah Allah. Seorang ayah yang mentaati perintah Allah dan seorang ibu yang mentaati perintah Allah, insya-Allah mereka akan dapat anak-anak yang taat kepada perintah Allah. Sahabat-sahabat, mengapa kita mentaati suami? Bukan kerana suami itu adalah seorang yang memberi kita duit, bukan.
Bukannya juga kerana dia seorang ayah kepada anak-anak kita, bukan. Kita mentaati seorang suami kerana itu adalah perintah yang Allah turunkan. Allah suruh kita taat, Allah suruh seorang isteri taat kepada suami, dan kita tidak perlu apa-apa sebab. Kita cuma ada perlu satu sebab saja. Sebab kita ialah kerana Allah yang suruh. Jadi bila kita mentaati suami hanya kerana Allah, maka ianya akan menjadi satu ibadah yang insya-Allah melayakkan kita untuk menjadi seorang isteri yang solehah dan seterusnya ke syurga Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, seorang anak juga perlu mentaati perintah ibu bapa adalah kerana semata-mata kerana Allah. Semoga kita mendapat semoga perkongsian hari ini dapat melahirkan generasi yang taat kepada perintah Allah. InsyaAllah di masa lain nanti saya akan kongsikan subtopik yang seterusnya di slot akan datang yang bertajuk berkhidmat kepada suami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.